Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung dalam pengajian dalam kitab Fathul Mu'in dan juga insya-Allah kitab Da'watul Tamah. Dan kita memulakan dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang menjadi sebab ini dosa-dosa kita diampunkan dan Allah mengabulkan ini segala hajat dengannya dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala bala dan bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini kita akan masuk ini pada kitab Da'watul Tamah daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas akhir sekali kita membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan riba. Yang mana Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Fa in lam ya'kulhu asabahu min rubarihi. Yang maksudnya akan datang kepada manusia satu zaman yang tak ada seorang pun yang terlepas daripada memakan riba. Jika dia tiada memakannya, dia akan terkena debu-debunya. Maka hakikatnya hadis ini merupakan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi ini membicarakan tentang keadaan ini yang mana kita lihat ini berlaku pada zaman yang kita tinggal pada hari ini. Maka ini menambahkan kita keyakinan kepada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ini kepada risalahnya. Kita lihat banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada zaman yang kita berada ini pada hari ini. Sebagaimana kita pernah membicarakan berkenaan dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya bila akan berlaku kiamat dan bila akan berlaku apakah tanda-tanda yang dibagi kiamat, Nabi mengatakan apabila kamu melihat orang Arab yang tidak berpakaian yang kasut, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Dan ini kita lihat ini pada zaman yang kita tinggal ini pada hari ini. Begitu juga yang ini berkenaan dengan al-amatu waladat rabbataha, seorang wanita hamba melahirkan tuannya. Ini juga kita lihat ini yang wujud ini pada zaman kita dengan beberapa tafsiran daripada para ulama. Jadi kita lihat ini adalah daripada pertama sekali daripada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, dia menerangkan tentang payahnya zaman yang seseorang itu tinggal kalau sekiranya dia tidak dapat melarikan dirinya daripada riba hingga terkena, walaupun dengan debunya, kalau sekiranya dia cuba sedaya upaya untuk mengelakkan dirinya daripada memakan riba. Maka ini adalah perkara yang luar biasa yang tidak pernah wujud pada zaman-zaman yang sebelum ini. Maka minggu lepas saya membicarakan berkenaan dengan kepentingan bagi kita untuk kita mempelajari international monetary system sistem kewangan yang wujud pada hari ini. Untuk kita memahami hadis ini, hendaklah kita memahami bagaimana wang itu diciptakan. Sebab zaman yang kita tinggal hari ini, pertama kali dalam sejarah wang dapat diciptakan. Tidak pernah wujud sejarah sebelum kita manusia boleh menciptakan wang. Sebab zaman dahulu manusia menggunakan emas, manusia menggunakan perak. Ini tidak diciptakan, ini adalah tembaga asli. Manakala sekarang manusia menciptakan kewangan. Dan pada zaman yang akan datang, mereka bukan saja menciptakan, mereka bahkan hanya type saja, hanya type wang. Cuba kita bayangkan, kalau kita mengatakan paper money yang kita hari ini, ia ibarat printing. Zaman yang akan datang adalah mereka tak memerlukan kepada printing pun. Mereka setakat type saja apa saja amount wang yang mereka mahu, itu yang akan dijadikan sebagai bayaran. Ini yang adalah perkara yang kita sudah lihat imbasannya yang wujud pada zaman yang kita tinggal hari ini. Dan tidak syak lagi
pada zaman yang akan datang, mereka akan menggunakan ini sistem ini. Dan pada zaman ini seperti itu, maka kita tidak lihat ini wang. Kita tidak akan lihat ini wang. Maka segala-galanya dikontrol oleh beberapa manusia yang akan melihat segala transaksi yang dilakukan oleh manusia yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan afiat dan taufik dan hidayah. Selepas itu beliau mengatakan mengapa tiada berlaku adil dalam dan ihsan dalam permuamalahan. Hendaklah setiap peniaga memilih jalan adil dan ihsan dalam semua liku-liku permuamalahnya. Ini sebelum ini Al-Imam Al-Haddad membicarakan berkenaan dengan hukum ahkam dan kepentingan kita mempelajari hukum ahkam yang bersangkut dengan dengan jual beli, yang bersangkut ini dengan muamalah. Maka hukum ahkam saja tidak mencukupi. Hukum ahkam ini dia wajib berada bersamanya keadilan. Wajib berada bersamanya keadilan dan juga keihsanan. Keadilan dan keihsanan. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kita lihat biasa dibaca oleh khatib Jumaat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan keadilan dan keihsanan. Jadi kita ada hukum ahkam dan kita ada keadilan di dalam ini hukum ahkam, dan kita ada ihsan yang melaksanakan dengan yang terbaik. Melaksanakan sesuatu ini dengan terbaik. Ini semua adalah daripada ajaran agama agama Islam. Allah memerintahkan keadilan dan memerintahkan manusia untuk berlaku keihsanan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah memerintahkan manusia dengan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarganya dan kaum kerabatnya yang di bawahannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia daripada melakukan fahsya dan munkar. Allah mengharamkan penzinaan, mengharamkan minum arak, semua jenis maksiat dan kemungkaran yang merosakkan diri dan juga merosakkan masyarakat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kamu, mudah-mudahan kamu sedar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, berlaku baik, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan mungkar serta penganiayaannya. Dia mengingatkan kamu, moga-moga kamu sedar. Ini kita lihat, kalau kita lihat pada makna ini, dia membawa makna yang sangat indah sekali. Kalau kita merenungkan pertama sekali Allah memerintahkan keadilan, kedua Allah memerintahkan keihsanan, ketiga memberikan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita yang dibawa mereka di bawahan kita. Supaya kita memahami tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga kita. Dan selepas itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan fahsya, daripada melakukan kemungkaran, dan begitu juga dengan melakukan perkara-perkara maksiat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad menukilkan ayat ini dan menerangkan dalam muamalah mesti ada 3 perkara. Pertama sekali adalah keadilan, dan kedua adalah keihsanan, dan ketiga adalah melaksanakan tanggungjawab. Pertama sekali adalah keadilan, apabila kita jual beli sebagai misal, mesti ada keadilan, tidak dibolehkan kita menipu misalan. Dan yang lebih tinggi lagi ada keihsanan. Kita ada sifat keihsanan dan membantu orang yang susah. Dan selepas itu apabila kita mendapatkan bahagian kita daripada keuntungan, maka kita menunaikan tanggungjawab kita dengan memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita. Maka ini semua termasuk di dalam ibadah. Manusia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang mengambil jalan ini, insya-Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adapun sifat adil dalam muamalah, sebab itu dia mensyarahkan. Sifat adil dalam muamalah iaitu dengan meninggalkan sifat zalim dan suka menipu. Keadilan dalam muamalah, seseorang itu dia tidak melakukan penipuan dalam muamalah. Muamalah ini dia lebih daripada jual beli. Jual beli termasuk daripada muamalah. Faraid juga termasuk daripada muamalah.
Begitu juga yakni bab pernikahan misalan. Jadi muamalah ini apabila kita ada kita mengatakan hubungan antara manusia dengan manusia dipanggil sebagai muamalah. Hubungan yang ini di antara manusia ini kepada manusia ini yang lain. Iaitu dengan meninggalkan sifat zalim dan suka menipu. Selalu menyembunyikan cacat dan aib. Ini semua adalah daripada maksiat. Yang ini di dalam ini melakukan ini jual beli. Kerap ini mengurangkan takaran dan timbangan. Jadi ini semua adalah daripada perkara yang kita mengatakan sebelum ini. Yang ini seseorang itu, yang ini dia mengurangkan yang ini timbangan ini sebagai misal. Selepas itu yang ini beliau mengatakan, alhasil segala apa yang diharamkan Allah ke atasnya dalam melakukan jual beli serta menjalankan tugas menasihati si pembeli dengan penuh amanah dan jujur. Adapun ini sifat ihsan dalam muamalah. Jadi tadi dia membicarakan tentang sifat keadilan, iaitu dia tidak melakukan maksiat di dalam muamalah. Sifat keihsanan dia mengatakan iaitu dengan memilih cara yang paling mulia, baik dan ma'ruf, seperti melepaskan tanggungjawab orang yang menyesal terhadap jual belinya. Yang ini maksudnya satu orang ini dah beli daripadanya, selepas itu dia menyesal misalan, dan dia tidak ada khiyar. Maksudnya kita ada kuasa untuk tidak kembalikan apa yang dia beli, yang ini misalan, sebab tidak ada aib, tidak ada keaiban. Tetapi dalam bab ini keihsanan, kita memberikan kepada apa yang dia mahu. Ini walaupun kita mengatakan tidak diwajibkan, tetapi dia adalah dalam perkara yang ini keihsanan dengan kita niat ini membantu orang lain yang sedang ini memerlukan. Seperti melepaskan tanggungjawab orang yang menyesal terhadap jual belinya. Ini dalam fikih muamalat kita panggil bab iqalah. Ini iqalah iaitu satu orang ini dah beli barang, lepas tu dia menyesal pula. Tapi dia tidak ada khiyar majlis, dia sudah keluar daripada kedai sebagai misal. Tapi selepas itu dia menyesal. Dia mengatakan, boleh tak saya pulangkan balik? Maka ini adalah dalam bab keihsanan. Maka penjual tidak diwajibkan kembalikan, tapi kalau dia boleh kembalikan, itu adalah lebih baik. Sesudah lazim syarat jual beli itu, yakni sah menurut hukum, sesuai dengan sabda Nabi SAW, man aqala nadiman. Apa perkataan aqala? Aqala di sini yakni kita kembalikan apa yang sudah dibeli ataupun dijual. Man aqala nadiman. Nadiman ini orang yang menyesal. Safqatahu aqala Allahu asghatahu. Barang siapa melepaskan orang yang menyesal dari barang jual belinya, nanti Allah akan melepaskannya daripada ketelanjurannya di hari kiamat. Yakni kesilapan-kesilapan yang Allah mengampunkan ini pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua insya-Allah yakni taufik dan hidayah. Selepas itu dia mengatakan bersifat toleran dalam melakukan jual beli. Jadi perkara yang seterusnya pun sama juga. Imam Al-Haddad akan membicarakan ini tentang bab ini yang bersangkut paut dengan keihsanan. Jadi dalam bab jual beli kita ada hukum ahkam dan kita ada keadilan dan kita ada keihsanan, iaitu kita melaksanakan perkara-perkara yang mendatangkan yakni cintaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita sekarang ini akan kembali kepada kitab Fathul Mu'in. Dan kita dalam Fathul Mu'in ini masih membicarakan tentang bab ini berkenaan dengan solat sunat ya. Dan pada minggu lepas akhir sekali kita sedang membicarakan berkenaan dengan solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum fardu subuh ya. Solat sunat ini sebelum ini fardu subuh, dan daripada perkara yang disebutkan oleh penulis adalah disunatkan kita melakukan solat sunat subuh ini dengan ringkas. Ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa sahabatnya. Dan disunatkan kita membaca di dalamnya pertama sekali adalah surah Alam Nashrah, yang kedua adalah surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan qul huwallahu ahad. Maka penulis ini mengatakan kita mengumpulkan dua riwayat.
kita mengumpulkan dua ini. Saya terangkan lagi sekali ya. Minggu lepas saya tak ada masa nak terangkan berkenaan dengan apa yang dimasukkan oleh penulis ini di sini, sebab dia memberikan misal apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab tasyahud. Kalau antum ingat ini sebelum ini, dalam bab tasyahud disunatkan kita membaca doa selepas tasyahud. Disunatkan kita membaca doa lepas tasyahud, dan ada doa yang dikenali sebagai doa yang diajar kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana doanya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Riwayat yang kedua mengatakan zulman kathiran. Jadi kita ada dua hadis. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan dibolehkan kita mengumpulkannya. Apa maksud ini dibolehkan kita mengumpulkannya? Yani disebabkan ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan zulman kabiran. Apa maksud zulman kabiran? Saya tunjukkan kitab ni dulu ya, supaya korang-korang jemaah pun tahu ni di mana kita ya. Kita sekarang dekat muka surat 236. Ya, akhir 235 dan juga yang ni 236. Baik, ini yang kita lihat 236 ya. 236 paragraf ini yang kedua ya. Penulis ini mengatakan fayusannul jam'u fihima bainahun. Fayusannu al-jam'u fihima. Di sini penulis saya membicarakan tentang jama', yakni menyatukan. Apakah yang dimaksudkan dengan menyatukan? Sebab di sini kita ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan disunatkan kita baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Riwayat yang kedua mengatakan disunatkan kita baca Alam Nashrah dengan Al-Fil. Baik, jadi macam mana kita nak selesaikan perkara ini? Adakah maksudnya kita satu hari solat dengan riwayat yang pertama, lepas itu next day dengan riwayat yang kedua? Bukan cara macam itu. Cara yang lebih baik adalah kita menggabungkan riwayat. Macam mana kita menggabungkan riwayat? Dua-dua kita mendatangkan dalam salat sunat, iaitu kita mendatangkan seperti mana saya mengatakan tadi. Rakaat pertama kita baca Alam Nashrah dengan Al-Kafirun. Rakaat yang kedua kita baca Alam Tarakai dengan Al-Ikhlas. Ini yang dimasukkan dengan Al-Jama'. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi di sini penulis mengatakan fayusannul jam'u fihima bainahunna liyatahaqqaqa al-ityanu bil warid, supaya kita mengamalkan semua yang warid. Kita dapat ini mengamalkan ini semua yang diriwayatkan dalam hadis. Akhzan mimma qalahu an-Nawawi, dan seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi juga melakukan perkara ini. Al-Imam Nawawi muhaddis. Maka biasa ulama-ulama hadis ini mereka lebih-lebih lagi ulama musyahid misalan, mereka kalau lihat ada 2 riwayat, 3 riwayat, 4 riwayat. Kadang-kadang ada satu amalan ada 4 riwayat, 5 riwayat dengan lafaz yang berbeza. Jadi apa mereka buat? Mereka mengumpulkan riwayat. Sama juga bila kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Ini sekurang-kurangnya ada 2 riwayat. 2 riwayat digabungkan menjadi satu. Nampak tak? Ini juga disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau antum lihat berkenaan dengan baca di antara duduk di antara dua sujud, penulis ada membicarakan berkenaan dengan riwayat yang digabungkan. Jadi ini perkara yang biasa diamalkan oleh para ulama kita. Jadi dia mengatakan, Imam Nawawi juga mengatakan ini berkenaan dengan hadis inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabira. Nampak tak? Jadi ada 2 lafaz di sini, kasiran kabira. Walaupun hadis yang diriwayatkan hanya satu saja. Kita ada hadis mengatakan inni zalamtu nafsi zulman kasiran. Full stop. Lepas itu kita ada riwayat yang lain mengatakan inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Full stop. Jadi Imam Nawawi apa dia buat? Dia kumpulkan. Jadi macam mana dia kumpulkan? Jadi dia tak ada full stop. Yang ni dia dua-dua yang ni baca. Inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabiran. Nampak tak? Jadi ini yang dimaksudkan oleh penulis digabungkan. Jadi dia samakan masalah ini yang disebutkan Imam Nawawi dalam tasyahud, sama yang ini dengan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan kelebihan yang ini membacanya seperti mana penulis ini mengatakan, seseorang itu mendapat keamanan daripada penyakit bawasir. Dan tak silap saya minggu lepas juga saya ada membicarakan ini saya dengar wallahu alam daripada Habib Abdullah bin Shihab. Habib Abdullah bin Shihab banyak selalu tekankan perkara ini dalam margasnya. Dia mendatangkan riwayat
yakni barang siapa yakni yang membaca dengan alam, barang siapa membaca dua alam tidak akan dikenakan alam. Ini mafhum yakni kawan. Barang siapa yang dibaca dua alam, ini dua alam ini maksudnya alam tarakai dengan alam nasyrah. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia daripada alam. Alam yang bahasa Arab ini maksudnya adalah penyakit. Alam ini dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah penyakit. Ini adalah daripada kelebihan, insya-Allah yang ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita daripada penyakit, lebih-lebih lagi penyakit gigi dan juga sakit perut. Taib. Jadi ini adalah kelebihannya. InsyaAllah ini kita berazam, kita semua meletakkan keazaman. Ini perkara yang sangat penting sekali ya. Sangat ditekankan oleh para ulama. Mungkin kita lihat ini ya biasa je. Tapi subhanallah ya ni. Kalau kita lihat ini para ulama, mereka memandang benda ini benda yang besar ini. Berkenaan dengan solat sunat sebelum subuh ini dah macam wajib ni. Solat sunat sebelum subuh. Sebab kita, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, kalau tak solat sunat subuh berdosa ya ni. Jadi itu sebab kita lihat mazhab Hanafi ini, mereka solat subuh, semua buat solat subuh. Kalau kita solat dekat masjid mereka, semua orang ini akan buat solat subuh. Sebab bagi mereka dia adalah wajib. Dan kita ada khilaf. Adakah solat subuh itu wajib atau tidak wajib? Pendapat yang mu'tamad mengatakan sunnah mu'akkadah. Apa tak? Sunat ini mu'akkadah. Sebab ini kita ada disebutkan bahawa Nabi SAW tidak meninggalkannya walaupun dalam safar. Walaupun dalam ini safar, dan Nabi mengatakan raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Insya-Allah yakni kita walau macam mana pun kita cuba yakni untuk kita mendatangkan 2 rakaat insya-Allah. Dan selepas itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, yakni doanya semua sekali. Kita dulu yakni kalau di Yaman semua pelajar akan hafal tu doa. Bidayatul Hidayah, dalam Bidayatul Hidayah. Allahumma inni zalamtu zulman, Allahumma inni doa yakni apa tadi saya baca? As'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Wa tajma'u bi syamli wa talum biha sya'ati, dan ila akhir yakni doa as'aluka imanan da'iman yubashshiru qalbi wa as'alu yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alaih. Semua yakni doa-doa ini merangkumi yakni makna keimanan. Yakni kita berdoa yakni Allah berikan kepada kita keyakinan dan keimanan dan keredaan atas qada dan qadar dan sebagainya. Ini maknanya masya-Allah luar biasa. Ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang nak tahu mana doa nak baca, buka Bidayatul Hidayah yakni. Itu saja. Buka ini Bidayatul Hidayah daripada awal doa tersebut yakni sampai akhir ini, cuba kita baca itu doa. Lepas itu ini kita mendatangkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Selepas itu ya hayyu ya qayyum ahil qulub tahya waslih lanal amal fid dini wa dunya wal akhirah. Yani kita mendatangkan 17 kali. Ini yang biasa yang diamalkan di Hadramaut. Taib. Selepas itu ini penulis ini mengatakan perlakuan ini seperti ini tidak dapat dianggap sebagai memperpanjangkan rakaat. Ini juga kita telah membicarakan ya minggu lepas ya. Yani penambahan-penambahan ini tidak memberikan kesan kepada maksudnya memanjangkan. Sebab solat sunat subuh ini tidak disunatkan kita memanjangkannya. Jadi masalahnya kalau kita mendatangkan dengan alam nasyrah, kita datangkan dengan alam tarakai, dan begitu juga dengan doa selepas tasyahud. Tidakkah ini kita memanjangkannya? Ini tidak dikirakan memanjangkan sebab ini warid. Ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu tidak disunatkan kita memanjangkan ini dengan kita mendatangkan zikir-zikir yang panjang dan sebagainya. Sebab ini solat sunat seperti mana solat sunat subuh ini khusus kita mengatakan disunatkan ringkas. Disunatkan kita melakukannya dengan ringkas. Walam yakun zalika mutawwilan lahuma tatwilan yakhruju an haddis sunnati wal ittiba'. Nampak tak? Dia mengatakan tidak keluar daripada had sunnah dengan ittiba'. Sebab itu semua dalam lingkungan sunnah dengan ittiba', kama qalahu Syekhuna Ibn Hajar wa Ibn Ziyad. Yani guru-guru penulis yani Ibn Hajar dan juga Ibn Ziyad Al-Yamani. Selepas itu yang dia mengatakan wa yundabu ittija'. Ini pengajian kita hari ini bermula di sini ya.
Saya rasa yang sebelum ini minggu lepas kita telah membicarakan. Jadi ini merupakan sekarang pengajian kita hari ini bermula di sini. Jadi di sini penulis ini mengatakan disunatkan kita melakukan ittija'. Apakah yang dimaksudkan dengan ittija'? Ittija' dalam bahasa Arab ini maksudnya berbaring. Disunatkan yang ini kita melakukan baring di antara solat sunat dengan solat fardu subuh. Yang ini selepas kita melakukan solat sunat subuh, disunatkan kita baring menghadap ini kiblat. Yang ini macam mayat ini masuk kubur. Begitu juga kita baring. Jadi disunatkan yang ini kita baring di sebelah kanan kita. Disunatkan yang ini kita baring yang ini di sebelah kanan dan menghadap ini kepada kiblat. Menghadap ini kepada kiblat. Dan ini kita ada hadis Nabi SAW seperti mana penulis meriwayatkan. Ada riwayat ini dalam Abu Daud. Dalam sunan ini Abu Daud. Beliau ada membicarakan. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Boleh faham insya-Allah ya. Walaupun ini zaman kita kalau orang mengamalkan ya, ada orang ingat mungkin apa? Orang ni tak betul ke apa ya. Sebab kita dekat Singapura jarang ini kita lihat orang ini baring ini misalnya ini selepas ini solat sunat, selepas ini solat sunat subuh. Tapi ini adalah daripada sunnah Nabi SAW dan kita ada hadis yang sahih berkenaan dengan perkara ini. Nanti saya akan bacakan doa yang disunatkan kita baca apabila yang ini kita melakukan sedemikian. Kita ada beberapa riwayat berkenaan yang ini dengan doa ini dan banyak ini doanya. Cuma ada doa yang ini yang masyhur. Ada doa yang masyhur. Ada riwayat daripada hadis yang ini Abu Daud dan Tirmizi. Ini disebutkan dalam hasyiah, dalam matan tidak ada. Yani Nabi SAW ini bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atai al-fajri falyattaji' ala yaminihi." Barang siapa di antara kamu yang melakukan solat sunat subuh, maka hendaklah dia baring di belah kanannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang yang sahih. Jadi bila kita baring ini, kita boleh baring ini sama ada kita nak meletakkan tangan kita begini ataupun kita nak meletakkan tangan kita begini. Apa tak? Maka dibolehkan. Yang penting adalah dia baring. Yang penting adalah dia baring. Jadi kita mendapatkan sunnahnya. Dan apabila kita melakukan sedemikian, ini saya membaca daripada hasyiah ya, daripada syarah ini bagi Fathul Mu'in. Maka qala fi nihayah wa la'alla min hikmatihi annahu yatadhakkar bidzalika daja'at al-qabri hatta yastaghfira us'ahu fil a'mali salihah wa yatahayya lidzalik. Yani hikmah ni, yang penulis ini mengatakan dia mengingati maut. Yani seolah-olah dia dah masuk ke dalam liang lahat. Jadi ini adalah masanya disunatkan kita ingat mati. Hikmah ni penulis ulama kita membicarakan tentang hikmah. Kenapa Nabi SAW baring di antara solat sunat subuh dengan fardu subuh. Apa hikmahnya? Nampak tak? Ulama kita membahaskan kenapa Nabi SAW melakukan sedemikian. Memang kita mengatakan sunnah, tetapi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ini, mengingati mati. Seolah-olah kita dimasukkan kepada liang yang lahat. Dan disunatkan kita baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 nama malaikat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Boleh kita hafal insya-Allah? Kita cuba hafal. Malam ni kita amalkan. Ini maksudnya subuh ya. Insya-Allah kita semua letakkan ke azaman ya. Allahumma rabba. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Baru wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah? Ajirni minan nar. Jadi ada 4 nama. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad. 4. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu baru datang doanya. Ajirni minan nar. Ajirni minan nar maksudnya jauhkan aku daripada neraka. Kita ulang ini 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali.
apabila kita baring. Yang ni ada pendapat mengatakan bila kita sebelum kita baring, yang ni sebelum baring kita duduk, kita baca doa ini, lepas itu kita baring. Jadi bila time baring tak baca apa-apa. Ada yang mengatakan kita baca time baring. Dua-dua boleh. Dua-dua yang ni boleh, yang ni kita melakukannya. Dan ada riwayat yang lain ada tambahan sikit lah. Tadi kita Jibril, Mikail, Israfil. Ada riwayat yang ni tambah Israel. Israel. Lepas tu dia tambah lagi satu, wa hamalatil arsh. Dia tambah dua. Baru Muhammad. Jadi kalau gitu macam mana kita baca? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa hamalatil arshi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Kalau kita nak amalkan yang ini pun boleh. Hamalatil arsh. Hamalatil arsh, malaikat-malaikat yang angkat arsh. Hamalatil arshi. Jadi kita tambah lagi dua nama. Israel yang ni malaikat maut. Hamalatil arsh, malaikat-malaikat yang mengangkat arsh. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ada yang apa, baca ajirni minan nar 7 kali. Ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ini 7 kali. Lepas tu dia tambah lagi wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannah, wa 7 kali. Ala kulli hal. Ini semua kita amal apa yang kita mampu lah. Ala kulli hal, kalau kita dapat amal yang satu, yang pertama dah cukup insya-Allah. Jadi dalam syarah penulis ini mendatangkan lagi 2-3 lagi doa. Tapi tak apalah kita nanti banyak-banyak nanti kita keliru pula Ada doa mengatakan al-maut al-maut. Yakni dia mula dia dengan al-maut al-maut. Allahumma kama hakamta alayya bil maut an takfiyani syarra sakaratil maut. Yakni doa yang ni berkenaan dengan sakaratul maut. Selepas itu yakni berdiam yang ini sebentar dan ingat kita dalam kubur. Ini ada yang ni riwayat juga. Baik, insya-Allah. Yang penting yang kita amalkan insya-Allah ya. Jadi besok kita cuba amalkan. Yang lebih utama hendaklah ini berbaring miring ke belah kanan. Fa illam yurid zalika fasala binahwi kalamin aw tahawul. Kalau sekiranya dia tidak mau baring ini misalan, maka dia memisahkan yang ini dengan yang ini membaca yang ini doa, ataupun dengan perbicaraan yang ini zikir yang ini misalan, ataupun yang ini dia memindahkan tempat. Yang ini dia memindahkan tempat. Ini kalau sekiranya kita tidak mau baring. Jadi hukumnya sunnah. Selepas itu penulis ini mengatakan tanbih. Yajuzu ta'khiru rawatib al-qabliyah 'anil fardi wa takunu adaan. Yang ini dibolehkan kita melambatkan solat sunat qabliyah. Yang ini misalnya kita masuk masjid, Imam Bilal dah kamat. Kita belum lagi melakukan solat sunat qabliyah. Jadi apa kita nak buat? Solat sunat qabliyah ataupun solat bersama imam? Solat bersama imam. Kita tinggalkan qabliyah sebab kita boleh melakukan qabliyah selepas solat fardu. Dia dikirakan sebagai adaan. Dia dikirakan ini sebagai adaan dan bukan qadaan. Ini yang penulis mengatakan. Jadi sebagai misal qabliyah zuhur misalnya, kita masuk masjid, muazzin dah kamat. Kita solat bersama imam supaya kita dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Lepas dah habis solat zuhur, kita melakukan solat qabliyah. Ini dikirakan sebagai adaan sebab selagi mana waktu solat itu wujud, dibolehkan kita melakukan solat qabliyah. Tetapi berbeza dengan ba'diyah. Kita tidak boleh solat ba'diyah sebelum solat fardu. Kita tidak boleh melakukan solat ba'diyah sebelum solat fardu. Dia nak kena lepas solat fardu baru boleh kita melakukan ba'diyah. Ini yang disebutkan nanti. Maka penulis ini mengatakan waqad yusannu ka'an hadara was-salatu tuqamu aw qarubat iqamatuha bihaitsu law ishtaghala bihima yafutuhu taharrumul imami fayukrahu syuru'u fiha. Ini seperti mana saya mengatakan tadi, makruh hukumnya misalan
dia lihat imam dan baru nak takbir ni sekarang. Imam nak melakukan takbiratul ihram. Lepas itu dia solat qabliyah. Makruh hukumnya. Sebab dia meninggalkan apa yang lebih afdal. Sedangkan dia boleh melakukan solat qabliyahnya selepas solat fardu. Boleh insya-Allah kita baca terjemahannya ya. Dia mengatakan apa di sini? Boleh melakukan solat rawatib qabliyah sesudah solat fardu yang bersangkutan dilakukan. Dan hal ini tetap dianggap sebagai solat tunai dan bukan qada. Boleh faham insya-Allah ya? Baik. Sebab itu dia mengatakan kadang-kadang penundaan seperti ini justru sunnah dilakukan. Disunatkan kita melambatkan qabliyah. Dia boleh menjadi sunnah. Bila menjadi sunnah, sebagaimana seorang baru sampai di musalla tiba-tiba solat sudah dimulai. Atau waktu telah menjelang iqamah, yakni bila sudah melakukan qamat. Nampak tak? Sehingga kalau dia melakukan solat 2 rakaat dahulu, maka akan tertinggal takbiratul ihram imamnya. Dia tak dapat fadilah takbir. Jadi dalam keadaan seperti ini, makruh melakukan solat sunat sebelumnya. Ini qabliyah. Masuk subuh kan tak? Untuk ni dia waktu subuh sekali. Lepas subuh, lepas subuh dia. Termasuk solat subuh. Oh, lepas subuh. Ya. Boleh sunat qabliyah. Pasal lepas subuh kan, kita solat sunat kan. Kan? Tak, sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kita beza dengan mazhab Hanafi dalam perkara ini. Kalau mereka mungkin mereka akan solat qabliyah sebab bagi mereka wajib. Bagi kita sunat. Jadi kita kedepankan yang wajib dan kita boleh melakukan solat qabliyah tadi selepas solat subuh. Walaupun waktu haram. Apa sebabnya? Sebab kita dalam mazhab Syafi'i kita membezakan solat sunat yang sebabnya datang dahulu dengan kemudian. Taib sunat subuh ini dia sebabnya datang dahulu ataupun kemudian? Ya? Dahulu. Nampak tak? Kenapa kita solat sunat subuh? Sebab masuk waktu subuh. Nampak tak? Jadi sebabnya datang dahulu. Sebabnya datang dahulu kita boleh melakukan solat dalam waktu haram. Kalau sekiranya sebabnya datang kemudian tak boleh. Tetapi ulama kita mengatakan lebih afdal kita elakkan. Lebih afdal kita solat selepas syuruk. Tapi kalau kita solat selepas syuruk, dia sudah jadi qadaan. Ya. Kenapa mereka mengatakan sedemikian? Supaya keluar daripada khilaf. Sebab dalam mazhab Hanafi tak boleh. Dalam mazhab Hanafi sama sekali waktu haram ni tak boleh melakukan solat sunat sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Jadi biasa apa kita buat, kita melakukan, tapi tidak ada masalah ini sebenarnya. Kita boleh ini ada hadis yang misal Nabi SAW melakukan ba'diyah zuhur selepas waktu asar. Kita ada hadis ini. Itu sebab Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis ini berkenaan dengan solat sunat yang sebabnya datang dahulu. Sebab Nabi melakukannya. Walaupun dalam waktu haram. Walaupun dalam waktu haram. Selepas itu ini beliau mengatakan la taqdimul ba'diyah alaih. Yani solat ba'diyah tak boleh ya. Solat ba'diyah kita tak boleh melakukan sebelum solat fardu. Li adami dukhuli waqtiha, sebab waktunya belum masuk. Bilakah masuk solat sunat ba'diyah? Solat sunat ba'diyah ini masuk selepas kita melakukan solat fardu. Baru masuk solat sunat ba'diyah. Selagi mana kita belum habis solat fardu tak boleh solat ba'diyah. Wa kadza ba'da khurujil waqt 'ala al-awjuh. Yakni kalau sekiranya seseorang itu yang misalan dia tidak melakukan solat sama sekali. Dia tidak melakukan solat fardu. Dia tidak boleh yakni melakukan solat ba'diyah walaupun terkeluar daripada waktu. Yakni satu orang yang misalan dia tidak melakukan solat zuhur misalan. Dia tidak melakukan solat zuhur. Selagi mana dia tidak melakukan solat zuhur, dia tidak boleh melakukan ba'diyah. Walaupun terkeluar daripada waktu. Nampak tak? Tidak dibolehkan baginya melakukan ba'diyah sebab waktunya belum masuk lagi. Waktunya ini belum ini masuk. Wal muakkadu min rawatib 10. Selepas tu penulis ini membicarakan tentang solat sunat ini muakkadah. Afwan ya. Salah bicit. Selepas itu penulis mengatakan solat sunat rawatib ini terbagi kepada dua bahagian. Kita ada muakkadah dengan ghairu muakkadah. Jadi dia mengatakan solat sunat muakkadah ada 10. Ini yang saya rasa ramai daripada kita insya-Allah mengetahui ini. Jadi dia mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Semua sekali kita ada 10. Ini adalah sunat yakni
muakkadah. Yakni sunat yang ini muakkadah adalah sunat yang ini yang ditekankan. Yang mana kewajipannya ada khilaf. Sebahagian ulama mengatakan wajib. Seperti dalam mazhab Hanafi, mereka menganggap 10 ini adalah daripada kewajipan. Itu sebab bila kita salat masjid Hanafi ini, mereka punya zikir semua ringkas. Lepas imam salam, dia baca doa sikit, semua bangun solat sunat. Sebab bagi mereka ini adalah wajib. Kita lihat orang awam ini pun solat sunat. Faham tak? Semua orang ini, kalau kita pergi ke masjid Hanafi, semua yang ini akan bangun, semua akan solat. Kita jarang ini kita lihat satu orang tengah duduk misalnya tak solat ke apa. Semua akan solat, hatta yang orang biasa, orang awam ini semua. Sebab bagi mereka adalah wajib. Bagi kita adalah sunnah yang ini muakkadah. Selepas itu ini beliau mengatakan wa yusannu witrun, dan disunatkan ini melakukan solat witir, ai salatuhu ba'dal isya. Solat witir masanya masuk lepas kita melakukan solat isya. Selagi mana kita tak solat isya, tak boleh solat witir. Kalau kita jamak takdim, kalau kita jamak misalnya maghrib dengan isya dan kita solat isya dalam waktu maghrib, boleh kita melakukan solat witir selepas waktu isya walaupun dalam waktu maghrib. Nampak tak? Jadi dia adalah lepas solat isya. Boleh faham insya-Allah ya? Terjemahan yang masa tu? Rawatib muakkad kurang. Okey, kita baca sikit. Solat rawatib muakkad ada 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. Dia terlepas satu. Jadi kita tulis ya, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Selepas zuhur. Sebelum zuhur dan sesudahnya. Sebelum zuhur. Digalakkan kita melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, kita 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghair muakkadah. Ini adalah perkara yang ditekankan oleh para ulama kita. Disebabkan waktu zuhur ini adalah waktu yang mana langit ini terbuka. Kita ada hadis yang berkenaan dengan ini, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Berkenaan dengan kelebihan waktu sebelum zuhur ini. Dia adalah waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka ini langit. Maka ulama-ulama kita menggalakkan solat ini 4 rakaat. Dan ada kelebihannya. Kita boleh lihat dalam kitab Bulughul Maram. Ini disebutkan oleh syarahnya Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam. Dia mendatangkan beberapa riwayat berkenaan dengan kelebihan ini. Jadi kita boleh bahas, kita boleh lihat ini dia punya kelebihannya. Selepas itu ini beliau mengatakan berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir juga kita ada khilaf. Adakah witir wajib ke sunnah? Adakah witir wajib ini ke sunnah? Ini juga khilaf ini dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mereka menganggap witir wajib. Witir adalah wajib sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita lihat hadis ini, apa Nabi mengatakan? Al-witru haqqun ala kulli muslim. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ini makna daripada hadis ini wajib atas setiap orang Islam. Sebab Nabi mengatakan haqqun ala kulli muslim. yakni atas tiap-tiap orang Islam baginya melakukan solat witir. Maka di sini ulama kita khilaf. Adakah hadis ini yakni membawa maksud witir itu wajib? Sebab Nabi SAW ini mengatakan atas tiap-tiap orang Islam baginya yakni melakukan wajar yakni baginya melakukan solat witir. Adakah ini membawa makna wajib ataupun tidak wajib? Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, yakni seperti mana kita mengetahui, kita dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka menganggap ini adalah wajib. Dan juga kita ada hadis yang lain, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil dan dia suka yakni kepada ganjil. Dan kita ada banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang lain. Mudah-mudahan ini Allah berikan kepada kita taufik supaya kita tidak meninggalkan
kita tidak meninggalkan yakni solat yakni witir. Sekurang-kurangnya 3 rakaat. Ini semua akan disebutkan nanti. Sekurang-kurangnya ini kita melakukan solat witir ini 3 rakaat. Kita ada hadis Nabi mengatakan autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Juga ada hadis yang berkenaan dengan, dan kita ada hadis dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Al-witru raka'atan min akhiril lail. Solat witir 1 rakaat pada akhir ini malam. Ini dalam mazhab Syafi'i kita melakukan solat witir akhir sekali 1 rakaat. Ini berdasarkan dengan hadis dari Ibn Abbas. Walaupun dalam mazhab Hanafi mereka melakukan solat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Yang ini dua-dua boleh. Sama ada kita melakukan 3 rakaat dengan 1 salam ataupun kita melakukan dengan 2 salam. Cuma kita mengatakan lebih afdal dengan 2 salam. Maka selepas itu dia mengatakan wa huwa afdal min jami'i rawatib. Solat witir lebih afdal daripada solat rawatib. Yang ini tidak ada syak. Solat witir lebih afdal daripada solat sunat. Daripada sunat rawatib. Cuma ulama kita ada berbeza sedikit berkenaan dengan solat sunat subuh. Mana lebih afdal? Solat witir ke solat sunat subuh? Ada sebahagian mengatakan solat witir. Ada sebahagian mengatakan solat sunat subuh. Wa huwa afdal min jami'i rawatib lil khilafi fi wujubihi. Kenapa mereka mengatakan witir lebih afdal daripada rawatib? Sebab ada khilaf tentang kewajipannya. Wa aqalluhu raka'ah. Yang paling minimum 1 rakaat. Tetapi ulama kita mengatakan makruh hukumnya satu orang tiap-tiap malam 1 rakaat dia solat. 1 rakaat. Yang ini makruh. Kalau sekiranya dia berterusan begitu. Sebab ini yakni bukan yakni cara Nabi SAW ini Nabi SAW ini tentu sekali dia melakukan 11 rakaat tiap-tiap malam Nabi SAW. Seperti mana hadis Aisyah mengatakan 13 rakaat. Ulama kita mengatakan 11 witir, 2 ba'diyatul isya. Jadi ini adalah solat Nabi SAW ini pada tiap-tiap malam. Jadi yang minimum ini 1 rakaat wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya atau ghairihi. Walaupun dia tidak melakukan solat ba'diyatul isya. Yang ni satu orang misalnya dia selepas solat isya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi misalnya ni, dia nak solat witir. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dia belum lagi solat ba'diyatul isya walaupun. Yang ni sebab masanya adalah selepas dia melakukan solat, selepas ini dia melakukan solat isya. Jadi tak kira sama ada dia ada melakukan solat sunat ataupun ini dia tidak melakukan solat sunat isya dan solat sunat lainnya. Qala fil majmu' disebutkan ini dalam majmu' wa adnal kamal. Yakni sekurang-kurangnya Imam Nawawi mengatakan kita majmu' 3 rakaat. Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Ini adalah yang paling minimum yakni. Yang paling minimum kadar yakni yang wajar ini bagi seorang muslim solat ini 3 rakaat. Wa akmalu minhu khamsun. Dan lebih baik adalah 5 rakaat dan 7 rakaat dan 9 rakaat. Ini semua adalah yang lebih baik lah maksudnya. Lebih banyak lebih baik. Dan yang paling banyak 11 rakaat. Dia tak boleh lebih daripada 11. Tidak boleh lebih daripada 11 yang ini rakaat. Wa aksaruhu 11 rakaat. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyatil witri. Tidak dibolehkan kita solat lebih daripada 11 rakaat dengan niat melakukan solat witir. Wa innama yuf'alul witru autara. Dan solat witir dilakukan dengan ganjil. Yakni sama ada 3, 5, 7, 9 begitu ataupun 11. Tidak dilakukan dengan genap. Tidak dilakukan ini dengan genap. Selepas itu beliau mengatakan walau ahrama bil witri walam yanwi adadan sahha. Kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan takbiratul ihram, niat ini solat witir tapi dia tidak menghadkan berapa rakaat, sah solat ni. Selagi mana dia tidak lebih daripada 11 rakaat. Sah yang ini solatnya selagi mana dia tidak lebih daripada 11 yang ini rakaat. Waqtasara ala ma syaa minhu. Jadi dia boleh berhenti pada berapa rakaat yang dia mahu. Dan ini adalah daripada perkara yakni ada khilaf ini di antara ashab Syafi'i. Sebab dia mengatakan di sini alal aujuh. Dari selepas itu dia mengatakan wa ka'anna bahatha ba'duhum ilhaqahu bin naflil mutlaq.
fi anna lahu idza nawa adadan an yazida wa yanqus. Maka di sini penulis ini mengatakan walaupun dibolehkan seseorang itu melakukan solat witir dan dia tidak menghadkan rakaat, bukan maksudnya solat witir ini sama dengan solat nafil mutlak. Jadi di sini sebab dia mengatakan ada sebagian orang menyangkakan solat witir hukumnya sama dengan nafil mutlak. Solat nafil, apa bezanya di antara solat witir dan nafil mutlak? Nafil mutlak adalah solat yang apa kita mengatakan yang tidak ada sebab. Manakala solat witir ada sebab. Nafil mutlak tidak ada had baginya. Hatta orang nak melakukan 1000 rakaat sekalipun ataupun 1002, 1000 dan sebagainya dibolehkan. Tetapi witir ini tidak dibolehkan. Jadi ada beza di antara solat witir dengan solat nafil mutlak. Sebab solat witir adalah solat yang ada sebab. Manakala nafil mutlak solat yang tak ada sebab. Solat witir ada had baginya. Manakala solat nafil mutlak yang tidak ada had ini baginya. Jadi di sini penulis ini mengatakan kita tidak boleh menyamakan solat witir dengan solat nafil mutlak. Walaupun dibolehkan kita tidak menghadkan misalnya jumlah ini rakaat bila kita melakukan ini solat yang witir. Maka dia mengatakan tawahamahu min dhalik wa huwa ghalatun sarih. Yani ini adalah salah faham. Salah faham daripada sebagian orang yang menyangkakan solat witir sama hukumnya dengan solat nafil mutlak. Tak sama. Maka tidak dibolehkan yakni seseorang itu dia apa kita mengatakan menambah yakni rakaat. Kalau sekiranya dia sudah niat yakni rakaat, tidak dibolehkan baginya menambah bagi witir. Yani kalau dia niat yakni 3 rakaat misalnya dia solat 3 rakaat, dia tidak boleh menambah. Dan begitu juga kalau dia niat ini solat 5 rakaat, maka dia tidak boleh mengurangkan. Berbeza dengan nafil mutlak. Sebab nafil mutlak dia tidak ada had ini bagi solat tersebut. Manakala solat witir, apa yang dibolehkan adalah melakukan niat witir, tetapi dia boleh melakukan beberapa rakaat yang dia mahu. Nampak tak? Tapi kalau dia sudah takyinkan, yani misalan dia nak solat 3 rakaat ataupun 5 rakaat, maka wajib ini dia mendatangkan 3 rakaat ataupun 5 rakaat. Balikkan ini kepada niat. Beza dengan nafil mutlak. Jadi dia tidak sama. Kita baca lagi sikit ya, macam mana? Lagi sikit. Sebab sudah mengatakan wa qauluhu inna fi kalamin Ghazali anil Fawrani ma yu'khadhu minhu dhalika wahmun aidan kama yu'lamu minal basit. Ini adalah berkenaan dengan apa yang kita membicarakan tadi. Ada sedikit kesilapan yang disebutkan berkenaan dengan masalah ini. Maka penulis ini dia mengatakan yang disebutkan berkenaan dengan menyamakan nafil mutlak dengan ini solat witir, yang ini ada disebutkan dalam dalam beberapa kitab ini oleh para ulama kita. Maka mereka menerangkan akan kesilapannya. Selepas itu dia membicarakan yang ini berkenaan dengan solat ini sunat, ini qabliyah, berbezanya dengan solat sunat dengan solat witir. Sebab dulu kita membicarakan berkenaan dengan solat qabliyah misalan, kalau kita sedang solat zuhur, selepas itu kita lihat jamaah misalan, boleh kita menggantikan solat zuhur kita sebagai solat sebagai solat nafil mutlak. Jadi penulis ini akan membicarakan tentang masalah ini dan bezanya dengan ini solat witir. InsyaAllah ini kita tangguhkan ini pada minggu ini yang akan datang. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Jadi nampaknya tak ada soalan pada hari ini. Semua bagus. Ya. Kalau bagi solat witir, bagi tadi yang mengatakan yang kita tak hadkan rakaat kan. Kalau kita niat yang pertama, kita niat terus tidur. Jadi rakaat yang satu itu kita tak payah niat. Yang macam mana? Tak, kalau kita niat 3, kita datangkan 3. Yang dimasukkan dari penulis, satu orang ini misalnya dia masuk solat, dia mengatakan usalli witra, Allahu Akbar. Sekarang ini dia tidak niatkan berapa rakaat dia nak melakukan solat witir. Jadi dia ada peluang sama ada dia nak melakukan misalnya dia boleh melakukan 3 rakaat. Ini kalau dia nak tutup solat malam ni. Ataupun dia nak melakukan solat 2 rakaat ini pun boleh. Ataupun dia nak melakukan solat 3 rakaat misalnya. Sama ada dia nak melakukan dengan 2 salam ataupun dengan 1 salam. Begitu juga kalau dia nak melakukan 5 rakaat dengan 1 salam pun boleh juga.
Solat witir ini boleh. Hatta ini 11 rakaat dia boleh melakukan dengan satu salam. Ini semua akan disebutkan nanti. Maksudnya kalau kita buat dengan dua salam, solat 2 rakaat je kita dengan niat, betul yang satu tu nak dengan niat. Mesti. Kalau dua salam maksudnya ini dua solat yang berbeza. Jadi bila kita dah salam, kita nak salat lagi sekali, kita dengan niat lagi. Kalau kita nak solat satu rakaat. Kalau kita nak solat satu rakaat, kita niat satu rakaat. Yang first tu kita niat 2 rakaat. Dua rakaat. Ya. Ini keadaannya yang anda tanya ni, maksudnya anda dah tahu tau anda nak solat 3 rakaat. Nampak tak? Penulis membicarakan ada orang misalan dia nak solat witir tapi dia tak menghadkan. Yang ni dia nak terus, tapi dia tak lebih daripada 11. Dia tidak boleh lebih daripada 11. Itu yang penulis mengatakan beza dengan nafil mutlak. Sebab ada orang mengatakan sama hukum dengan nafil mutlak. Sebab nafil mutlak ini pun boleh melakukan sedemikian. Nampak tak? Jadi dia mengatakan itu tak benar. Yang itu tidak benar. Dia tidak sama dengan nafil. Tidak sama dengan ini nafil mutlak. Jazakumullah khair. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhtim bisalihati a'malan wa ajrin Allah ya karim. بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته